Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita muka surat berapa dah? 80 syarat sah jemaah. Okay. Qala muallif rahimahullahu taala ke surat 80 ya. Syarat sah Jumaat. Sebagaimana yang dimaklumi, syarat sah Jumaat itu ialah dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Maksud kamil ialah orang yang berakal, baligh, merdeka, bermustautin dan 40 orang yang sah sembahyangnya. Jika terdapat daripada 40 orang itu yang tidak sah sembahyangnya, seperti ada orang yang tidak tahu membaca Fatihah, umpamanya tidak kena membaca sebahagian daripada huruf Fatihah kerana tidak belajar bersungguh-sungguh, maka tidak sah sembahyang dirinya, atau orang buta huruf yang tidak mengambil berat untuk belajar, tidak sah sembahyang dirinya, maka mereka ini tidak dapat dikira 40 orang dengannya, dengan kata sepakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Imam Ramli. Jika telah belajar dengan bersungguh-sungguh tetapi masih tidak berupaya kerana kelemahan dirinya, maka sahlah sembahyang dirinya. Maka kata Syekh Ramli, sah dikira 40 orang dengannya dengan syarat khatib dan imam itu qari yang betul bacaan Fatihah dan segala bacaan wajib daripada tahiyat, takbiratul ihram dan lain-lain. Manakala Syekh Ibn Hajar pula mengatakan tidak sah sembahyang Jumaat dengan orang yang buta huruf dan orang yang tidak kena bacaan yang wajib, jika dikira 40 dengan mereka walaupun mereka bukan imam dan khatib. Okey. Dia kata syarat sah Jumaat. Syarat ni salah satu benda yang untuk mensahihkan sesuatu dia ada syarat dia. Dia kata sebagaimana yang dimaklumi, syarat sah Jumaat itu ialah dengan berjemaah sekurang-kurang 40 orang yang kamil. Sekurang-kurang 40 orang yang kamil. Maknanya kalau 39 orang, 38 orang, ini tidak sah. Dan kamil itu dia kata orang yang berakal, baligh, merdeka, bermustautin dan 40 orang yang sah sembahyangnya. Kamil ialah orang yang berakal. Yang pertama orang yang berakal. Sini dia ada sah tinggal, iaitu lelaki. Cuma dia tak sebut. Nah, mana kita faham tu. Yang pertama iaitu seorang yang kamil mestilah orang lelaki. Lelaki yang berakal, lelaki yang balik, lelaki yang merdeka, lelaki yang bermustautin dan 40 orang yang sah sembahyangnya. Situ kita tengok yang pertama lelaki yang berakal. Ini juga salah satu daripada syarat-syarat sah solat. Berakal. Gila tak sah. Gila tak sah sembahyang. Ataupun orang yang tengah sembahyang mari hilang akal. Tengah sembahyang tu hilang akal. Ada tak? Ada. Tengah sembahyang molek, masuk rakaat kedua kena fawal. Kena fawal ni batal sembahyang. Sebab apa? Batal juga wuduk. Batal wuduk. Kerana salah satu perkara yang membatalkan wuduk itu adalah hilang akal. Orang sawal ni hilang akal tak? Hilang akal.
Ataupun dia kata orang yang balik. Balik, kalau tidak balik 39 orang hak balik, seorang yang tidak balik tidak sah juga. 39 orang balik, ada seorang budak tak balik lagi walaupun dia tu fasih, walaupun dia tutup imam, walaupun dia tutup khatib, hak ni tidak sah juga. Sebab dia syarat mesti balik. Kalau tak balik tidak sah. Dan merdeka, ni tempat kita ni merdeka belaka. Tak ada hamba ke ada hamba? Tak ada. Zaman kita lah ni tak ada dah, bebas daripada hamba. Dan bermustautin. Mustautin iaitu penduduk tetap. Yang mana agak-agak, contoh dia orang pinih ni, nak mati pun mati sini juga. Tak ada niat nak pindah lain. Kalau orang luar mari semaya sini, tu dia panggil mukim. Contoh 39 orang mustautin. Orang pinih. Mari seorang orang mana? Orang genek. Dan orang genek cukup 40 orang sah ke tak? Tidak sah. Ini tidak sah juga. Mesti nak 40 orang ni hak mustautin orang sini. Mana kalau bukan orang sini kita tengok orang kampung kita tak mari lagi ni. Ni sebuah bah hak mari nak pergi melawat mana ni. Mari berhenti. Tu tidak boleh mulakan lagi khutbah tersebut tak boleh. Mesti nak 40 orang. Dan 40 orang yang sah sembahyangnya. 40 orang hak sah sembahyang. Ni hak jadi masalah banyak pak kita ni. Tengok dia kata, dia kata jika terdapat daripada 40 orang itu yang tidak sah sembahyang. Maknanya 39 orang ni pandai belaka sembahyang. Seorang ni bukan kata tak pandai sembahyang tapi tak betul. Ataupun sembahyang tapi tidak sah. Seperti dia kata ada orang yang tidak tahu membaca Fatihah. Ada orang yang tidak tahu membaca Fatihah. Umpamanya tidak kena membaca sebahagian daripada huruf Fatihah. Ataupun reti baca Fatihah tapi tak kena, tak betul. Dah boleh baca tapi dengan bacaan yang tidak betul. Hak ni tidak sah juga. Dia kata kerana tidak belajar bersungguh-sungguh. Tak sah ni dengan sebab tak belajar. Sama ada hak belajar, dia kata maka tidak sah sembahyang dirinya atau orang buta huruf yang tidak mengambil berat untuk belajar. Tidak sah sembahyang dirinya, maka mereka ini tidak dapat dikira 40 dengannya. Dengan kata sepakat Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli. Apabila sepakat antara pendapat ulama dan Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, itu dia panggil pendapat yang kuat. Tak ada khilaf tu. Tak ada khilaf bahawasanya orang yang tak sah belajar, kalau dia baca dalam keadaan tidak betul dari rukun-rukun qauli, mengatakan tidak sah. Tak ada khilaf. Nah, pendapat hak pertama, pendapat yang kuat kata tidak sah. Sebab tu pentingnya kita belajar. Dan dia kata jika telah belajar dengan bersungguh-sungguh tetapi masih tidak berupaya kerana kelemahan dirinya, maka sahlah sembahyangnya. Tak. Kita belajar dah Fatihah, pergi jumpa ustaz tu, pergi jumpa tok guru tu, betul dah Fatihah kita. Dah cakap nak ejah dah lidah kita ni. Dah cakap nak buat elemen dah lidah ni. Habis ejah dah, tak betul juga. Tu sah sembahyang dia. Tu penting kita belajar. Sebab tu bezanya orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Orang yang tidak belajar, ni automatik memang tidak sah. Orang yang belajar tapi masih lagi tidak betul, hukum solat tersebut sah. Pentingnya kita belajar. Kalau sini insya-Allah mungkin cukup dah 40 orang hak betul baca Fatihah. Cukup dah sini. Cukup dah agak-agak. Ngecek seorang dah. Ngecek seorang. Kalau cek seorang takut tak mari mai masjid ni,
pakat gemaya genek belaka. Nah, maknanya kalau salah seorang contoh kita ramai dah. Tapi hak betul baca Fatihah tak siapa 40 orang. Tak sah jemaat tu. Lepas tu nak buat lagu mana kita? Siapa hak berdosa situ? Siapa hak berdosa? Tu kena letak kau tu email hak berdosa. Tu email hak berdosa, tu email tu ayat kita. Nah. Maknanya diri kita sendiri kita kena tanggung. Dan kita kena tanggung. Sebab tu pentingnya kita belajar. Buat sifat malu, buat sifat takabur, carilah orang yang boleh betulkan bacaan rukun-rukun qauli dalam solat. Betul rukun qauli alhamdulillah. Tapi kebanyakan hak rasa betul tapi tak betul. Aku rasa betul dah ni. Dah main buah aku rasa betul tak mau kita. Dah. Sebab itulah masalah belajar ni ataupun masalah semaya ni dia tak boleh pakai ilmu pak turu. Nah, dia tak boleh pakai ilmu mendengar saja tak memadai. Ilmu belajar ni hak paling tepat adalah dengan nada, dengan belajar. Belajar ni maknanya secara mubasyarah. Mubasyarah ni bermakna dengan secara direct. Kita rasa kita tak reti, pergi cari tok guru ngaji. Betul kita. Itu dengan secara mubasyarah. Lah ni macam-macam. Orang yang nak ngaji dia sanggup beli gapo tu alat hak ngajar ngaji tu, bila kita tunjuk dia bunyi. Ada ke hak gitulah ni kan? Tunjuk bunyi. Dia siapa tok guru? Mana tok guru? Dia tok guru, dia anak murid. Nah, setel pun ya pandai demo. Kau hendak kita. Ndak tu tak betul belaka. Dan orang nega ni kadang-kadang Yahudi ni dia akan rasa kita melalui agama juga. Yahudi ni. Dan kalau dia nak letak benda yang tak nampak ke arah agama, kita tak beli. Dah, kita tak beli. Dan ingat berlaku tahun lepas, dah sejadah pun ada lambai Kristian pun ada. Sejadah lambai anjing pun ada. Kita nampak ke agama, kita pakai jalan lalu. Ada hak Quran, maknanya jenis hak pakai tunjuk tu pun ada dasar. Kadang-kadang huruf apabila kita sebut ni mengikut Al-Quran tak serupa. Yang dibaca oleh dia contoh huruf sa. Ya. Sa dengan sa dia lain. Kalau bunyi dalam Al-Quran dalam tu dia baca serupa je. Tapi dari segi makhraj, tempat lidah duduk mana itu tak betul. Batulah paling hak terbaik cari orang. Nah, cari orang pun cari hak betul lah. Cari orang hak boleh hajar kita, cari orang hak boleh tunjuk kepada kita. Mana kita salah, dia tiga. Kadang-kadang kita ni apabila kita baca banyak salah, kita tak sik. Kita baca banyak salah, ditegur. Banyak kena tegur. Oh, pakai tak sik. Kalau orang tak tegur, kita suka. Nah, bila orang tegur ni, kita malas nak ngaji lalu. Sebab apa? Sebab kita tahu kita lemah, kita malu. Kita nak jaga lagi standard kita. Sebab apa kita nak jaga standard? Sebab apa kita nak jaga sifat kita yang mana dijadikan daripada setiap aimani yang begitu hina. Nak jaga standard buat apa? Dan memadailah. Maknanya kita ni ingat diri kita hamba. Ingat diri kita ni hina. Takut di akhirat kelak Allah Ta'ala tidak bangkitkan kita bersama orang-orang yang qari, orang-orang yang ahli-ahli Al-Quran. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak sih baca. Maknanya buat sifat malu, buat sifat takabur, cari guru. Sebab apa kita takut semaya kita tidak sah. Kalau semaya kita tidak sah, segala hamba lain tak pakai belaka. Maya kita tidak sah, segala amalan hak lain habis tak pakai. Dah semaya pun Tuhan tolak, hak lain tak Tuhan nak terima. Dah, solat tu bermakna segala kunci dah bagi syurga. Kunci syurga adalah solat. Kalau bermula solat comel ikut dari segi rukun qauli, rukun fi'li dengan cara molek,
insya-Allah hal lain molek. Sebab tu kita kena belajar okey. Dan maka kata Syekh Ramli sah dikira 40 dengannya dengan syarat khatib dan imam itu qari yang betul bacaan Fatihah. Dan tu imam biasa betul tu imam hak betul bacaan Fatihah dan segala bacaan wajib daripada tahiyat, takbiratul ihram dan lain-lain. Maknanya bacaan-bacaan yang wajib itu adalah dipanggil rukun qauli. Kata Ibn Hajar mengatakan tidak sah Jumaat dengan orang yang buta huruf dan orang yang tidak kena bacaan yang wajib. Tak sah. Kata Ibn Hajar tidak sah jika dikira 40 orang dengan mereka walaupun mereka bukan imam dan khatib. Sini kita kena faham. Dan di sinilah bermaksud orang lelaki yang kamil, lelaki yang sempurna. Kalau orang puan sekalipun, contoh tu imam puan, tu imam ni alim dari segi hukum tajwid, dari segi semaya, dari segi bab fiqh semua alim. Dia boleh baca khutbah boleh ke tak nak buat semaya Jumaat. 40 orang puan cukup ataupun 100 orang. Pandai belaka orang puan ni. 100 orang dah nak agak kau orang lelaki tak pandai. Agak kau orang puan pandai. Dia cukup 100 orang, walaupun cukup 100 orang tidak sah Jumaat tersebut. Tapi kalau dia nak tupai atas orang lelaki hak maya Jumaat sah. Pada batu musafir, orang musafir contoh 40 orang. Batu syarat mustautin ni mesti didirikan di dalam sebuah kampung. Kita ni cukup dah 50 orang. Cukup 50 orang, kita sewa bah, kita pergi satu tempat, kita pergi Kelah contoh. Hari Jumaat, masuk waktu Jumaat kita kata kita ni boleh dah 2 buah bah. 2 buah bah boleh 100 orang. Lepas tu kita pun nak buat Jumaat. Boleh ke tak? Tidak boleh, tidak sah. Baik tak? Sebab kita bukan orang yang mustautin. Kita orang yang musafir. Musafir ni walaupun 2 buah bah tu sealim belaka, seulama belaka nak buat Jumaat, sah ke tak? Tidak sah juga. Sebab syarat mesti mustautin, mesti didirikan di dalam sebuah kampung. Dan syarat juga setiap kampung tu mesti ada satu masjid. Sama ada 2 masjid boleh ke tak? 2 masjid tidak boleh. Satu kampung 2 masjid tidak boleh mendirikan solat Jumaat. Nak buat sekampung 10 masjid tak ada masalah. Tapi dengan syarat satu masjid hanya satu kampung, hanya satu Jumaat sahaja. Patu boleh ke tak nak buat sekampung dengan 2 Jumaat? Boleh. Ada syarat-syarat tertentu. Boleh sebuah kampung, hak asal tidak boleh. Sekampung mesti ada satu masjid dan walaupun 10 masjid mesti buat satu Jumaat. Lepas tu boleh ke tak? Kalau nak buat juga boleh dengan syarat-syarat tertentu. Seperti mana disebut di dalam kitab Muqaddimah Hadrami, dia kata syarat yang pertama mesti masjid yang nak dirikan itu orang terlalu ramai, penuh, siapa tak muat. Dan boleh buat 2 jemaah atas dasar masjid hak pertama tadi tak muat, tak apa. Dan yang kedua iaitu mesti syarat yang kedua mesti 2 firqah itu ataupun 2 kumpulan jemaah itu tidak sehaluan. Tidak sehaluan. Bermakna demo ni tak berakhir kau tu imam tu. Tu imam tu makmum ni tak berakhir kau tu imam tu. Jadi pakat-pakat pecah jadi 2. Dan bila jadi 2 ni atas nama firqah. Boleh ke tak? Kalau semaya sekali boleh menyebabkan timbul fitnah. Timbul fitnah lagu mana? Menyebabkan balah dalam masjid macam-macam. Ni pernah berlaku ni di Masjid Losong. Masjid Losong Haji Mat Syafi'i. Yang mana ada 2 kumpulan semaya Jumaat 2 Jumaat atas satu masjid. Masjid tu dia 3 tingkat. Jemaah pertama semaya belah bawah. Tu imam pertama duduk bawah. Tu imam yang kedua duduk belah atas. Atas satu masjid. Masjid 3 tingkat. Tingkat yang kedua Jumaat yang kedua. Tingkat yang pertama bawah sekali Jumaat hak nombor 1. Buat 2 Jumaat. Dan hak ni tidak sah.
Ataupun syarat-syarat tidak cukup, dia nak buat juga 2 Jumaat. Syarat tak cukup, tapi nak buat 2 Jumaat. Hanya di hak sah adalah orang yang mula dengan takbiratul ihram dulu baru sah. Tapi kalau seretak dua-dua tu buat sekaligus, satu Allah ni Allah sekaligus, ini tidak sah berlaku kedua-dua. Dan sebab tu maknanya syarat sah Jumaat ni apa mana jemaah? Mesti satu jemaah, satu kumpulan. 2 jemaah, 3 jemaah, 4 jemaah. Tidak boleh. Lepas tu boleh ke tak kalau nak buat juga? Boleh. Ikut syarat tadi ya. Demo nak buat 5 Jumaat dalam sebutir kampung. Boleh ke tak? Boleh kalau ikut syarat. Masalah syarat cukup ke tak? Itu masalah. Kalau cukup syarat tak ada masalah. Nak buat 2 Jumaat dalam satu kampung lagu mana? Dak semaya 5 waktu pun tak cukup. Ya, semaya 5 waktu pun tak penuh. Kita nak buat 2 Jumaat, maknanya 2 Jumaat dalam satu kampung. Hal ni kena tengok kepada syarat-syarat. Kalau cukup syarat dia sah. Kalau tak cukup tidak sah. Sebab tu orang yang nak hadir solat Jumaat ni, orang yang nak semaya Jumaat ni, dia kena tahu. Dia kena ngaji bab maya Jumaat dan dia kena belajar. Ada sebagai tempat tu nak semaya Jumaat ni kena tunggu orang. Kena tunggu. Tok Bila ni bangun takut nela. Kejap-kejap pusing kat belakang. Lalah pakai sound. Kata hak duk bawah tu pakai naik dah. Nak start dah ni. Kena royak gitu siapa? Maknanya ada lagi masyarakat kita ni yang tidak ambil cakna bab mayat. Tak ambil cakna langsung. Dan ni berlaku tempat kita ni. Dan maknanya benda-benda gini kalau nak molek pakai belajar. Dan dia sebut tadi kata Ibn Hajar tidak sah, kata Imam Ramli sah. Sah dikira 40 orang bagi orang yang menganggap sekalian perbuatan Jumaat itu daripada rukunnya. Syaratnya dan sunatnya adalah wajib. Atau sesetengahnya wajib dan sesetengahnya sunat. Dengan tidak membezakan antara satu sama lain. Sehingga menganggap yang wajib itu sunat pula. Kedua-dua syekh tersebut bersepakat dalam hal ini. Maknanya orang yang nak mari mai Jumaat tu mesti reti bab rukun-rukun semaya. Kalau dia intikad dalam semaya tu sunat belaka, ni tidak sah. Kalau dia intikad dalam semaya tu wajib belaka, ni sah. Wajib dalam semaya tahiyat awal wajib. Dan maknanya hak sunat-sunat dalam semaya tu ia intikad wajib. Tu masih sah lagi. Hukum di atas kejahilan masih sah lagi. Cuma kalau dia kata dalam semaya itu sunat belaka, ni tidak sah. Ataupun dia kata dalam semaya ni ada hak wajib, ada hak sunat, tapi dia tak erti nak beza. Wajib ada sunat tapi tak erti nak beza hak mana. Itu sah juga. Okey. Mengiringi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat. Apabila diperolehi segala syarat sah Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Maknanya cukup syarat-syarat sah Jumaat. Yang mana tak berlaku tempat kita dah 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, bila berlaku Covid, tidak dibenarkan hadir 40 orang. Maknanya semaya Jumaat berapa orang? Ada 12 orang. Dan itu bukan mazhab kita belaka. Dia bab maya Jumaat ni, dia lebih kurang dalam 14 pendapat. 14 pendapat dia sebut di dalam kitab Taqrirat Sadidah. Lebih kurang 14 ataupun 12 pendapat tentang bilangan orang yang hadir solat Jumaat. Ada pendapat mengatakan 12 orang, ada pendapat mengatakan 17, ada pendapat mengatakan 20, ada pendapat mengatakan 30, ada pendapat mengatakan 25. Maknanya masa Covid itu kita nak taklid mazhab mana? Mazhab Imam Malik tak mengatakan 12 orang cukup.
Kalau kita tak taklid ataupun hak taklid tu imam saja taklid, makmum tidak taklid, ini tidak sah juga. Sebab tu nak taklid ni dia kena tahu belaka. Kadang-kadang kita kata dah semaya Jumaat tidak boleh dan mengikut cukup 40 orang contoh. Dan kerana ada sebab-sebab tertentu. Lebih-lebih lagi masa baru ni. Terpaksa dah. Maknanya keluar arahan semaya Jumaat itu berapa orang? Berapa orang benar itu? Ada ke penuh sekali itu? Tak cukup bilangan. Berapa orang tu tak ingat dah. Dalam 12 orang. Dalam 12 orang. Maknanya dalam 12 orang tu iaitu pendapat Imam Malik rahimahullah. Dan wajib dalam 12 orang tersebut bukan kata tu imam saja. Maknanya sekali dengan makmum. Kalau pendapat Imam Malik 12 orang sekali dengan tu imam. Pendapat Imam Malik ni dia ada dua. 12 sekali dengan tu imam ataupun pendapat lagi 12 tapi bukan sekali dengan tu imam. Kalau sekali dengan tu imam 13. Jadi bukan sekadar tu imam saja kena taklid, bahkan makmum hak 12 orang ni kena taklid belaka. Maknanya kena tahu kita semaya Jumaat ni atas pendapat Imam Malik. Maknanya kalau sebelah orang je tahu, seorang je tak tahu tak sah. Sebelah orang hak tahu, seorang tak tahu, tu tidak sah juga Jumaat. Dan dia menganggap bermakna mazhab kita 40, dia bagi dia i'tikad tidak sah semaya 12 orang. Tapi dia maya juga Jumaat tersebut, tu tidak sah. Bermakna hak itulah kita kena tahu. Jangan kita kata apabila kita semaya 12 orang, dah tu masjid tu boleh buat 12, tak kan masjid kita tak boleh, jangan. Dah, kadang-kadang kita jangan tengok masjid. Kita jangan tengok arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan semata-mata. Kita tengok apa yang patut kita buat dalam beribadah kepada Allah. Dengannya ada ilmu. Tak ada ilmu Sebab tu dia kata kalau cukup syarat sah Jumaat maka sah Jumaat. Kalau tak cukup syarat tidak sah Jumaat tersebut. Okay. Apabila sah Jumaat jangan diiringi dengan sembahyang zuhur selepasnya. Kalau semaya Jumaat tu sah dah, haram dia semaya zuhur lepas tu, tidak boleh. Semaya Jumaat sah dah, haram dia semaya zuhur selepas tu. Kalau semaya Jumaat tidak sah, wajib dia semaya zuhur. Agak-agak contoh tempat kita ni, sore ni contoh kita ambil sore ni dia tahu. Dia tengok kampung kita ni ramai tak tu baca Fatihah ni. Bapa dia tahu, dia pergi cek sore-sore. Dia tak ayat kat orang dia cek. Dia cek sore-sore dia kira-kira 35 orang. Dia semaya juga Jumaat pada hari tersebut, haram hukumnya. Sebab tidak sah. Syarat sah solat dan mesti i'tikad bahawasanya solat imam terdahulu itu sah. Dia makmum dan mesti dia i'tikad sah, kecuali memang dia i'tikad ataupun dia bertaklid kepada mazhab Malik. Itu tak ada masalah. Kalau tak taklid habis. Sebab tu orang yang nak semaya zuhur ketika semaya Jumaat dijalankan tidak sah. Orang yang wajib Jumaat, orang yang wajib Jumaat, apabila dia nak semaya zuhur ketika sebelum Jumaat selesai, tidak sah zuhur tersebut. Contoh, baru azan pertama. Bila azan pertama, dia pun maya zuhur dah. Dia tak pergi maya Jumaat. Dia pun maya zuhur di rumah. Ini tidak sah. Sebab apa? Sebab dia orang yang wajib Jumaat. Kecuali orang selesai dah maya Jumaat, dia pun semaya zuhur. Itu sah zuhur tersebut. Sama ada orang puan. Orang puan ni wajib dah Jumaat. Orang puan wajib dah Jumaat? Tak wajib. Bila tak wajib Jumaat, orang pertama tu dia boleh terus maya zuhur. Tapi hak afdal dia selesai Jumaat dulu baru dia semaya zuhur. Orang puan boleh tak mari maya Jumaat? Boleh, tak ada masalah. Dan maknanya kalau nak semaya zuhur di rumah itu lebih afdal. Hak afdal lagi tunggu orang selesai, Assalamualaikum warahmatullahi tu boleh semaya zuhur. Orang hak wajib Jumaat tidak boleh semaya zuhur selagi mana tu imam tak bagi salam. Okey.
Jangan diiringi dengan sembahyang zuhur selepasnya. Sembahyang zuhur tidak dituntut lagi selepas sembahyang Jumaat, kerana sembahyang Jumaat itu menggantikan sembahyang zuhur. Maknanya kalau dia buat juga sembahyang zuhur tadi, hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali dia nak qada. Nak qada tak ada masalah. Dalam satu waktu tidak dituntut mengerjakan dua fardu. Bahkan haram. Dia kata bahkan haram. Mana haram ni berdosa. Tiada pahala dan berdosa mengerjakannya, kerana yang demikian tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman khulafa ar-rasyidin, zaman orang mutaqaddimin, dan orang yang mutaakhirin, dan orang-orang yang berilmu. Mana tidak pernah dilakukan oleh di zaman Nabi. Setiap ibadah yang kita buat pada hari ini, yang pertama mesti kita berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Yang pertama. Dan apabila tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok ada ke tak sahabat buat. Kalau ada sahabat buat boleh. Kalau tak ada sahabat buat, kita tengok pula tabi'in ada buat ke tak. Kalau tabi'in tak ada buat, kita tengok kepada tabi'in. Kalau tabi'in tak buat, kita tengok kepada ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, sehinggalah ulama-ulama mutaakhirin. Ada benda yang Nabi tidak buat tapi sahabat buat, tapi Nabi menganjurkannya. Ada. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ni pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mendengar tapak selipar Sayyidina Bilal di dalam syurga. Dan Nabi tanya Sayyidina Bilal, "Gapo amalanmu? Apakah amalan kamu?" Jawab Sayyidina Bilal, "Selepas setiap kali aku berwudu, aku semaya sunat 2 rakaat." Benda tu Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Tu boleh jadi dalil juga. Mana dalam bab ibadah, mesti kita kena ambil daripada Nabi ataupun sahabat ataupun ulama-ulama taqaddimin ataupun tabi'in. Tu mesti kita kena ambil. Contoh kita ambil lagi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan Jumaat hanya sekali. Azan Jumaat sekali je. Lepas tu siapa buat 2 kali? Iaitu di zaman Sayyidina Umar. Benda tu bid'ah. Benda tu adalah bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang disokong. Sayyidina Umar buat. Dah kalau gitu, maknanya kalau Sayyidina Umar buat bid'ah, bermakna Sayyidina Umar masuk neraka ke? Ada jenis orang dia kata setiap bid'ah, dia ambil hadis, kullu bid'atun dalalah, kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tu dalam neraka. Ada sahabat-sahabat yang buat, tapi Nabi tak buat. Ada. Dah seperti hak tadi. Dah seperti mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang untuk tulis Al-Quran. Tapi zaman siapa hak kumpul ke Al-Quran, iaitu di zaman Sayyidina Umar. Masuk di zaman Sayyidina Osman, dia bukukan Al-Quran. Di zaman Nabi, Quran tak ada bagi. Zaman Nabi, Quran tak ada bagi. Zaman siapa? Iaitu zaman selepas zaman Sayyidina Osman. Barulah ada bagi. Agak-agak kalau Quran ni, masa kita hidup zaman Nabi, kita boleh baca tak? Tak ada bagi, tak ada titik. Boleh baca tak? Boleh. Hak ada baris pun tak baca. Hak ada baris pun tak boleh nak baca juga. Kalau hak tak ada baris, nganga saja, kelih saja. Hak ada baris pun kelih. Dah, hak tak ada baris pakat tak baca tu. Sebab tu nak sebut tadi, benda yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan para tabi'in, tidak dilakukan para sahabat, para ulama, kita tidak boleh buat benda tersebut. Dan kita tidak boleh buat. Ada orang kadang-kadang dia pertikar benda yang dilakukan oleh ulama, dia pertikar. Ulama ni, setiap ijtihad ulama itu adalah betul. Dan walaupun salah di sisi syarak, tapi betul di sisi dia, dia akan mendapat satu ganjaran, satu pahala. Walaupun mari ijtihad lain, gugur ijtihad dia, tak ada masalah. Sebab al-ijtihadu la yaskutu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak gugur dengan ijtihad yang lain.
Sebab tu dalam setiap ibadah kita ni perlu ambil yang pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tengok Nabi tak buat, ambil tengok sahabat. Sahabat tak buat, tengok tabi'in. Tabi'in tak buat, tengok pula kepada ulama-ulama mutaakhirin. Okey. Dan dikata orang-orang yang berilmu, maknanya orang-orang yang alim. Tiada satu pun negeri yang muktabar seperti Mekah dan Madinah, orang-orang yang mengerjakan sembahyang Jumaat kemudian mengiringinya dengan sembahyang Zuhur kecuali di Mesir, kerana banyak sangat tempat sembahyang Jumaat. Dia kata tak ada pun negeri-negeri yang muktabar dan yang makruf, iaitu seperti Mekah dan Madinah, selepas maya Jumaat dia tak buat dah maya Zuhur, kecuali di Mesir. Mesir ni kerana terlalu banyak masjid dan terlalu banyak buat maya Jumaat, jadi dok tahu hak mana sesah. Bila dok tahu, wajib dia semaya Zuhur dan wajib dia semaya Zuhur. Serupa kita tengah semaya. Bila tengah semaya Jumaat tadi, balik maya Jumaat, kita pun teringat, aku ni maya tadi tak ambil maya ni. Tak teringat. Ataupun tak ingat nak mandi wajib tadi ni. Dia balik rumah dah. Adakah dia kena semaya Jumaat pula? Kena semaya Jumaat pula ke? Tak ada. Dia kena semaya Zuhur. Sebab apa? Sebab Jumaat dia tak sah. Dia nak semaya Jumaat dengan siapa? Dia sorang. Tak kena suruh bini kau mak. Bini makmu dia tu imam. Tak boleh. Kerana kena semaya Zuhur. Okey. Dan ada beberapa mazhab yang mana ahlinya ada negeri kalangan Syafi'i, Hanafi dan Maliki, dan sangat ramai orang di sana sehingga tidak dapat berhimpun pada satu tempat atau 2, 3 tempat sahaja. Maknanya terlalu ramai. Dak di Mesir memang mazhab pun 4 mazhab. Waktu mazhab ni macam di Mekah dulu, 4 mazhab juga dah. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i. Dah berapa banyak sangat mazhab ni? Buat sakit kepala kita ya. Dah, ada orang yang mikir gitu. Benarnya banyaknya mazhab itu adalah untuk kita, terbaik untuk kita. Kerana khilaf ulama itu rahmat. Khilaf ulama itu rahmat. Kalau kita berpegang kepada satu pendapat saja, bermakna kita ini tidak ambil dari segi adab berilmu. Contoh kita kata, kita memang taksub kepada mazhab Syafi'i, kita pegang kepada mazhab Syafi'i. Salah satu perkara yang membatalkan wuduk iaitu bersentuhan lelaki dan perempuan ajnabi. Dia pergi Mekah. Bila pergi Mekah ni, dia berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan sentuh lelaki perempuan itu batal wuduk. Agak-agak dia boleh tawah dah. Agak-agak boleh tawah dah. Tak boleh. Nak tawah lagu mana dah? Selakah tepuh, 2 lakah tepuh, 3 lakah tepuh. Tak ada lakah pun tepuh juga. Dan nak oyak ramah. Dan kalau gitu nak ambil emayah masa mana? Agak-agak boleh tak ambil emayah? Tak ada. Situlah dia kena taklid kepada mazhab Malik. Yang mana untuk meringankan kita dan memberi rahmat kepada kita, mudah kita. Dan kalau kita pegang taksub kepada mazhab Syafi'i saja, memang tak habis tawah. Tunggu pukul 2 pagi pun orang duduk keliling lagi. Ramai lagi orang. Bermakna di situlah kadang-kadang ada tempat kita boleh taklid kepada suatu pendapat. Dan kita nak taklid kepada suatu pendapat ni bukan semata-mata untuk menyenangkan kita dak. Tapi atas nama darurat. Kalau kita ambil pendapat ni untuk memudahkan kita, ni haram, tidak boleh. Contoh, dia berwuduk dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak nak maya bini situ. Tak nak maya bini kanak. Bini pun jetik linga. Maya lewat, ambil maya. Bini pun jetik linga contoh. Batal dalam mazhab kita batal. Dia kata, tak apa lah. Mazhab Maliki kata tak batal. Tu tak boleh. Dah, sebab tak darurat. Mana kita tidak boleh campur. Serupa juga dalam masalah letak tangan. Ada mazhab letak atas ni. Dah, raja tengok dah mai atas ni. Mana? Maliki.
Hanafi yang bawah pusat. Imam Syafi'i mana? Antara pusat dengan dada ni, mana tengah-tengah ni. Dah kalau kita nak capur belakang tiga-tiga, mayat lagu mana agak-agak? Mayat lagu mana? Naik atas sini. Rakaat pertama atas ni. Rakaat kedua bawah kali. Rakaat ketiga tengah-tengah. Rakaat keempat pakai tak bergegar apa satu. Dan bermakna tidak boleh kita nak campur aduk dalam sesuatu masalah. Kecuali dalam keadaan darurat, itu tak ada masalah. Okey. Pada mazhab Hanafi, sah berbilang Jumaat pada satu negeri dan satu kampung. Ini mazhab Hanafi. Sah berbilang Jumaat pada satu negeri ataupun satu kampung. Satu kampung 2 masjid, 3 masjid buat Jumaat belaka. Sah, itu pendapat dia. Walaupun tiada kesesakan di tempat sembahyang, walaupun semaya itu pada nak kira masjid mula-mula penuh lagi kosong, dia nak buat masjid lain, mazhab Hanafi kata sah. Dalam keadaan begini, orang-orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i sudah tentu akan mengulangi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat kerana sudah berlaku berbilang Jumaat pada satu tempat dengan tiada kesesakan atau banyak sangat bilangan tempat. Untuk memelihara pendapat yang mengatakan tidak sah sama sekali berbilang Jumaat pada satu negeri, sama ada sesebuah masjid itu sesat ataupun tidak. Dan bermakna kalau dia ni dia bermazhab Syafi'i, dia duduk kapur-kapur tu penuh sesat mazhab Hanafi saja. Sesat Pakistan tak sihat jual kapek saja. Banyakkan belah-belah India tu, Pakistan tu dia berpegang kepada mazhab Hanafi. Jadi kita ini duduk dalam kawasan dia ni, Jumaat ikut dia. Kadang-kadang buat di rumah 15 orang, waktu buat di padang 20 orang, kadang-kadang 4 orang. Dia capur belakang. Jadi kita ni gilah Jumaat. Jumaat, balik tu wajib semaya zuhur balik. Wajib semaya zuhur balik atas kita pergi pendapat mazhab Imam Syafi'i. Okay. Masalah berbilang Jumaat pada satu negeri atau kampung boleh berlaku kerana dua perkara. Dia kata boleh berlaku kerana dua perkara. Antaranya kerana diperlukan disebabkan kesesakan tempat sembahyang. Boleh buat 2 Jumaat, tak ada masalah. Yang pertama dia kata kerana sebab sesak. Kesesakan macam kita ayat tadi. Diharuskan berbilang Jumaat mengikut kadar keperluannya. Menurut pendapat yang muktamad, maka semuanya sembahyang Jumaat itu sama ada yang ditunaikan terdahulu, terkemudian atau bersamaan waktunya dikira sah, tetapi disunatkan mengiringinya dengan sembahyang zuhur bagi orang yang ditunaikan terkemudian atau bersamaan waktu untuk memelihara pendapat yang tidak mengharuskan sama sekali berbilang Jumaat. Boleh. Bermakna dengan syarat masjid pertama itu penuh. Dan dia disunatkan untuk mengulangi semaya zuhur. Berapa sunat? Takut-takut atas dasar kita menghormati pendapat yang mengatakan tidak sah semaya 2 tempat dalam sekampung. Kita pun disunatkan ulang semaya zuhur tadi. Dan yang ditunaikan yang terdahulu itu haram mengiringinya dengan sembahyang zuhur kerana sembahyang Jumaatnya sah. Hak start Jumaat dulu, hak tu tidak boleh dah nak semaya zuhur. Sebab sahadah hak dia tu sah. Okey. Dengan tiada khilaf, dalam hal ini semua ulama bersepakat mengatakan tidak sah sembahyang zuhur mengiringi sembahyang Jumaat yang sah. Jika dikatakan sebab diiringi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat yang cukup bilangan 40 orang, dengan alasan ramai yang tidak tahu rukun sembahyang dan ramai yang tidak kena bacaan Fatihah supaya berikhtiat dalam ibadah, maka keadaan sedemikian tidak disuruh mengulangi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat kerana bilangan yang muktabar pada syarak sudah diperolehi, iaitu adanya orang-orang yang kamil seramai 40 orang. Dan kalau dia dikatakan sebab diiringi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat yang cukup bilangan 40 orang dengan alasan ramai yang tidak tahu rukun sembahyang. Kalau dia kata alasan apa dia ulang sembahyang zuhur? Kata boleh jadi ramai tak tahu.
boleh jadi. Maknanya dok tahu lagi dalam keadaan dia was-was ataupun dalam keadaan dia ragu-ragu, dia main air boleh jadi kali. Ramai dok tahu daripada tahu. Dia kata hak ni tidak disuruh mengulangi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat kerana bilangan yang muktabar pada syarat sudah diperolehi. Mana ikut az-zahir, ikut az-zahir, pandai belaka, ikut az-zahir lebih daripada 40 orang ni, maka dia dihukum sah. Tidak perlu lagi nak ulang. Dah. Kalau kita cek sah 10 tahun tak mai Jumaat kita. Nah, kalau kena cek sah ni tak mai ya. Bermakna atas dasar ihtiyat, maknanya untuk menjaga. Okey. Tidak sah sembahyang Jumaat dengan keadaan syak pada bilangan ahli Jumaat yang muktabar. Tidak harus dikerjakan sembahyang Jumaat dalam keadaan syak, malah haram dan tidak sah sembahyang Jumaatnya. Dengan hal yang demikian wajib dikerjakan sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat. Dia syak, maknanya dia ragu-ragu. Cukup kedok ni dia pun sembahyang jah Jumaat tersebut. Ni tidak sah dan haram perbuatan tersebut. Dan seperti mana orang yang syak pada perbuatan-perbuatan yang lain. Apabila kita syak pada sesuatu perbuatan dan kita meneruskan juga perbuatan tersebut, itu tidak sah. 3 kepak duk syak lalah wisalah. Ini tidak sah. Dak siapa kedok 2 marhalah, siapa kedok kita pun kosa juga sembahyang tersebut, ini tidak sah. Sebab dalam ibadah mesti nak kepada yakin. Dan kalau dalam keadaan ragu-ragu, itu tidak dikira. Dan yang kedua, jika ada pihak yang mengatakan kita hanya bertaklid, betul 8.20 saja. Isu dah. Dan yang kedua tadi dia kata jika ada pihak yang mengatakan kita hanya bertaklid, yakni mengikut sahaja, wallahu alam, situlah. Ada. Zakat yang wajib dibayar selain zakat fitrah. Zakat hak wajib dibayar selain zakat fitrah. Banyak seperti mana zakat binatang, zakat tanaman, zakat harta, zakat perniagaan, banyak. Itu banyak Dan selain pada zakat fitrah. Batu bab-bab zakat ni kita kena perhati molek. Kadang-kadang kita keluarkan zakat bukan pada tepat. Ada contoh kita kata zakat padi. Zakat padi masih ramai berlaku dalam masyarakat kita. Dia menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang tidak sepatut terima zakat. Dan zakat ni mesti kepada individu. Ada orang dia bayar zakat ni, zakat kawan ni, zakat padi. Bayar siapa? Dia buat pergi ke masjid. Ini tidak sah. Zakat ni untuk beli kipas masjid, zakat ni untuk masjid, zakat ni untuk pondok, zakat ni untuk kumpulan ni, zakat ni untuk kumpulan ni, ini tidak sah. Sebab zakat mesti bayar kepada individu seseorang. Itu baru sah. Ni hak banyak berlaku kadang-kadang di atas pondok. Ni zakat ni kita nak serah ke pondok ni. Berapa-berapa nak serah ke pondok. Contoh nak beri zakat. Contoh pondok ni ada satu pondok, dia minta derma ataupun bantuan untuk nak buat masjid. Ni zakat kita ni untuk buat masjid. Ni tidak sah. Ni banyak berlaku ni, banyak dapat kita ni. Terlalu ramai. Zakat kita ni untuk buat masjid, zakat ni untuk buat kolah, zakat ni untuk beli ni, tidak boleh. Zakat mesti kita kena serah kepada individu. Dan zakat mesti kita kena serah kepada individu. Hak layak terima. Tengok zakat gapo? Mana kalau zakat harta berapa, zakat padi berapa, tengok atas zakat itu berlainan belaka. Zakat emas berapa, zakat duit simpanan berapa. Dalam mazhab kita pendapat mutamak zakat duit zakat simpanan ni dia tidak ada, ataupun zakat pendapatan. Ada kalau ni kajian ambil zakat pendapatan tak? Biasa berapa? 2.5. 2.5. Dia pendapat mutamak dalam mazhab kita ni tak ada zakat pendapatan. Kajian ni bila nak pitih ambil belaka. Taklid belaka mazhab tu mazhab ni janji boleh pitih.
Dan maknanya pendapat mutamak dalam mazhab kita tak bayar, tak ada masalah. Dan mazhab Syafi'i tak ada zakat pendapatan ni tak ada. Dah? Okey. Dan yang kedua, boleh baca lagi tak? Boleh. Baca habis Hukum suami menyetubuhi isteri yang telah kering haid tapi belum mandi wajib. Pendapat mutamak dalam mazhab Syafi'i, mesti isteri tersebut kena mandi wajib dulu baru boleh piak. Baru boleh setubuh. Faham tak? Cuma ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Sayuti rahimahullah berpendapat bahawa apabila kering haid, tok lelaki boleh jima' walaupun tidak mandi. Cuma hukumnya makruh. Itu pendapat Imam Sayuti dalam mazhab kita. Cuma dalam mazhab kita ni pendapat mutamak haram. Mesti kena mandi dulu. Tok lelaki pun kena sabar. Dan bini jangan mandi lama sangat. Dan bermakna pendapat mutamak haram. Cuma Imam Sayuti kata makruh. Kalau nak kena mandi wajib dulu. Kalau tak mandi wajib haram, pendapat mutamak. Ingat pendapat mutamak kata haram. Imam Sayuti kata makruh. Situ ya. Mereka tu dah. Wallahu a'lam. Okey. Orang mati kita upah, kita upah orang untuk ngaji kepada si mati. Gapo hukum? Dia tengok dia sebut banyak dalam seperti mana dalam kitab Aqidatun Najihah yang dikarang oleh seorang ulama Yaman. Apabila kita ngaji kepada orang mati, siapa kedak pahala? Situ masalah, kita ambil masalah pahala dulu. Siapa kedak pahala? Siapa itu khilaf ulama. Kita ambil pandangan yang mengatakan pahala tu siapa. Sama ada kita baca Fatihah, yang mana banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sedekah Fatihah kepada orang yang mati. Dan Nabi suruh baca juga Yasin. Iqra Yasin ala mautikum, bacalah Yasin kepada orang yang mati dari kalangan kamu. Dan banyak juga dan disitulah ulama-ulama diambil pandangan, diambil kiyah daripada tersebut. Lah ni tempat kita, bila ayah mati, bila mak mati, upah orang suruh baca. Nak suruh anak baca tak pandai. Ya afdal berdoa kepada si mati, iaitu al-aqarib. Al-aqarib ni siapa? Seperti mana bak semayat mayat. Anak dia, tok laki dia, bini dia, tu hak afdal. Bak berdoa pun gitu juga. Sama ada nak upah orang lain suruh mengaji, harus hukum dia. Upah tu jangan niat upah mengaji. Dan upah mengaji ni dia tak ada. Faham tak? Ni ambil upah mengaji ni, dan mengaji ni bukan kerja dunia. Mana kita bagi atas dasar demo tolong kita pun tolong demo atas nama sedekah. Jangan atas nama upah. Dan atas nama upah, kalau bab Quran ni memang tidak boleh. Cuma kata Syekh Yusuf Qardawi, dia mengatakan boleh ambil upah ajar orang ngaji, tak ada masalah. Cuma situ atas dasar kita nak jaga masyarakat kita, supaya maknanya bila ada kematian, jangan deku. Jangan deku. Mana dia tolong kita kita pun tolong. Berapa hias juzuk, 20 hias juzuk, 30 hias juzuk. Dan nak agakkan anak kita juzuk 4 tahun, dah tahu habis ke tak? Agaklah ke orang pondok, ataupun tu email, ataupun tu lebar, ambil app. Dan 3 hari, 4 hari tu tidak ditetapkan sebenarnya. Dan 3 hari, 4 hari, 40 hari tu tidak ditetapkan. Cuma atas kita. Tu tidak semua tidak ditetapkan dalam syarak. Dan mau nak ngaji hari tu 30 juzuk, tak ada masalah. Hari mati tu ngaji dah, habis dah 30 juzuk, boleh tak? Boleh. Dan mau nak buat 2 hari, boleh? Boleh. Dan mau nak buat 3 hari, boleh. 4 hari, boleh. Tapi jangan menetapkan hari-hari itu sebagai satu sunat ataupun sebagai satu kewajipan, itu baru tak boleh. Faham tak?
Contoh, kita khususkan hari-hari. 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari. Oh, ni tak boleh. Kalau kita tidak khususkan, kita baca bila? Hari yang ke-7, hari yang ke-40. Oh, ni tak ada masalah. Seperti mana kita khususkan pada malam Jumaat nak buat tajuk dah. Pada malam Jumaat khusus kita untuk buat tajuk. Oh, ni makruh. Nampak semaya comel tak? Comel. Tapi kita khususkan pada malam tersebut. Maknanya hak ni untuk tajuk saja. Hak ni jadi makruh. Sama ada bab kematian dia tidak ada khusus. Dan yang banyak berlaku iaitu buat makan. Masalah buat makan. Buat makan ni kalau pada hari kematian, orang kampung ni sepatutnya tolong keluarga si mati tu pakat buat makan giata kepada dia. Oh, tu sebaik-baiknya. Ni kadang-kadang nyusuh ke orang ni hak tengok sedih dah. Demo pergi tanya pula. Nasi daging tak ada nasi daging. Slow. Oh, ni hak tak boleh ya. Dah, demo hak tengah sedih. Kita pula pergi buat berat pula. Hak sunat kita orang kampung ni maknanya menyampaikan makanan-makanan kepada orang hak keluarga yang menerima musibah tadi, iaitu pada hari tersebut. Sama ada hari kedua, hari ketiga demo nak buat makan pula, demo nak panggil orang buat tahlil, lepas tu demo nak sedekah pula buat makan. Tu tak ada masalah. Dah, bila tak ada masalah tu harus. Nak kata haram mesti ada dalil haram. Nak kata sunat mesti ada dalil sunat. Dah, maknanya kita nak buat makan, nak makan ke orang, boleh pahala. Dah, maknanya dia sebut dalam satu hadis Nabi sebut, maknanya beri makanlah kamu kepada orang ramai. Tak kira makan gapo, tak mestinya gula ayam kampung, tak mestinya gula kambing. Sekut tawar pun tak ada masalah, boleh pahala juga. Dan cuma kita jangan tetapkan hari-hari tersebut. Kalau nak buat tanpa iktikad, tanpa kita tetap, tak ada masalah. Tapi hak tetap tu hak jadi masalah. Ada siapa orang kata, tak ada siapa 40 hari baca dah ngaji 40. Ada. Tak ada siapa 40 hari ada dah baca ngaji 40. Dan mana jangan tetap siapa setara tu. Kita orang hidup ni tolong orang hak mati ya. Mana kita baca Fatihah ke, baca doa-doa lain, tak ada masalah. Lepas tu Nabi kata, bila kamu lalu di sebuah kubur, berilah salam dan doalah kepada mereka. Tak kira nak doa lagu mana pun. Dan maknanya doa tu adalah sapa. Wallah. Ada ya? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din, alimna hikmah wa ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi bil ma'akhirna bitaqwa jamna bi'afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna na'buduka jahil wa anta rizqana min nafi'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.